Prihatin TV, suara prihatin rakyat. DAP hina institusi raja. Kemelut politik yang melanda negara baru-baru ini telah dimanfaatkan sebaik mungkin oleh wakil-wakil rakyat DAP dan melarat pula kepada orang persorangan yang dapat dilihat dengan jelas menghina institusi raja yang kita naungi dan kasihi. Inilah laungan perang DAP dengan konsep Malaysia yang menjadi asas perjuangan parti itu sejak diperturunkan dari mendiang Lee Kuan Yew, PAP dahulu. Malaysia adalah bagi mendapat hak kesamarataan bangsa lain dengan orang Melayu di mana tiada lagi keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera atau dalam erti kata lain menghapuskan ketuanan Melayu. Hari ini seperti sebelum-sebelumnya, orang Melayu berwajah Anwar Ibrahim telah membuka jalan untuk DAP menghina institusi raja dan ini telah merangsang individu pentaksub Anwar pula untuk menghina institusi raja secara langsung melalui media sosial. Saat orang Melayu mula berpecah, ketika itu juga DAP semakin kuat dan angkuh dengan saban PRU menyaksikan pertambahan kerusi demi kerusi sehinggalah kini menjadi blok parti dengan kerusi tertinggi di Parlimen. Kebiadaban meluap DAP bertambah dirasai apabila berjaya menawan Pulau Pinang dalam tahun 2008 serta mendominasi negeri Perak hingga sampai ke kemuncaknya dalam PRU 14 dengan keputusan cemerlang untuk mendominasi kerajaan Pakatan Harapan pula. Semakin kuat DAP, semakin kurang ajar dengan tahap kebiadaban maksimum yang jelas dipaparkan dalam bentuk tindakan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ada banyak perkara yang dilihat menyinggung sensitiviti orang Melayu, tetapi untuk kupasan kali ini, tumpuan kami hanya menjurus kepada isu maha sensitif yang melibatkan institusi raja. Penceritaan dimulakan dengan Lim Guan Eng sewaktu menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang telah melantik seorang individu Melayu bernama Wan Ji Wan Hussein dalam tahun 2017 sebagai pegawai penerangan di Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang. Siapa Wan Ji ini yang tampak istimewa bagi Guan Eng dan diapit pula oleh Saifuddin Nasution dari PKR siap ada acara angkat sumpah lagi. Untuk makluman tuan-tuan, inilah muka-muka Melayu Islam Talibarut kepada DAP dengan Saifuddin Setiausaha Agong PKR pun makan gaji dengan DAP sebagai penasihat strategik Ketua Menteri Pulau Pinang. Saifuddin tidak dapat cek makan di Selangor ketika itu kerana PKR Selangor dikuasai Kem Azmin. Nampak sangat Din Jerawat nampak Wan Ji dari PKR ini akan ditatang Guan Eng kerana Wan Ji ada sesuatu yang sememangnya selari dengan dasar Malaysia DAP. Siapakah Wan Ji ini dan barangkali ramai sudah mengenali beliau dengan video berikut. Anda punya cita-cita sekarang ni 2013 kan? 2030 map anda Sultan tak ada. Sultan dah habis. Malaysia ni dah jadi negara republik. Sistem presiden dah. Bila 2030 anda punya map ni? Dia ada game tu step by step untuk mencapai kejayaan Sultan Zero. Faham? Inflasi Sultan. Okey, boleh insyaAllah. Sultan Syaitan. Sultan ni, monarki ni jaga baik sikit. Tapi mudarat dia banyak, hukum macam babi juga. Yang dirakam ni, yang ni padam. Rakaman audio video 2013 Wan Ji tadi bukanlah penghinaan pertama terhadap institusi raja kerana dia pernah mengeluarkan kata-kata kesat menghina Sultan Selangor dalam hantaran FB-nya pada tahun sebelumnya iaitu 2012. Wan Ji hanya didakwa di mahkamah di bawah Akta Hasutan 1948 pada tahun 2014 dan hanya dijatuhkan hukuman 9 bulan penjara pada April 2018, sebulan sebelum PRU 14. Itu pun masih tidak dipenjarakan untuk rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi dan hanya didengari pada tahun 2019 waktu Pakatan Harapan sudah memerintah dengan mendapat tambahan setahun penjara. Apa yang menarik ingin kami sampaikan kepada orang Melayu di luar sana yang sayangkan institusi raja yang bukan sahaja ketua agama kita tetapi lambang ketuanan Melayu yang menjaga hak keistimewaan orang Melayu, maka menghina raja sama seperti menghina agama Islam itu sendiri. Dan sedarlah jangan sekali-kali anda bersekongkol dengan orang-orang dan parti-parti berikut ini. Apa yang kami ingin rintikkan di sini bagaimana Wan Ji dari seorang bekas ahli PAS berhijrah ke PKR
dan kemudian diambil DAP sebagai ketua penerangan serta penasihat agama kepada Ketua Menteri DAP jelas memperlihatkan Wan Ji alat propaganda yang diidam-idam DAP selama ini yang datang seorang Melayu Islam bertaraf ustaz pula hanya memudahkan kerja-kerja DAP menghalalkan objektif Malaysianya. Berbalik kepada keputusan mahkamah menambah hukuman dari 9 bulan ke setahun untuk Wan Ji di bawah Akta Hasutan 1948 yang menjadi manifesto PH untuk dihapuskan sekiranya menang PRU14 dan dah menang pun dalam tahun 2019 dengan Ketua Peguam Negara Tommy Thomas adalah lantikan DAP, maka bisinglah orang-orang kuat PH seperti Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang serta pemuda PH bertaraf Menteri Syed Saddiq serta pemuda amanah dan Suhakam NGO. Semua Melayu dalam PH merestui penghinaan terhadap institusi raja dengan mempertahankan kuat Wan Ji. Berikut adalah keratan berita-berita online yang jelas membuktikan bagaimana orang-orang yang patut kita tolak dan jangan sekali-kali memberi undi kepada mereka pada PRU15 nanti dari Pakatan Harapan termasuk Muda Boy dan Tua Petai yang pernah bersekongkol dengan Anwar Ibrahim, PKR, DAP dan Amanah. Mereka ini jelas berlindung di sebalik solidariti untuk Wan Ji demi menghina institusi raja, ketuanan Melayu dan agama Islam itu sendiri. Selesai dengan keratan berita online ini, kami akan memuat turunkan apa kata bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Mohamad sebagai rumusan kes Wan Ji. Kes Wan Ji berhati-hati membuat komen oleh Tun Abdul Hamid Mohamad. Tiba-tiba Wan Ji Wan Husin menarik perhatian ramai apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hukuman Mahkamah Tinggi Shah Alam terhadapnya terlalu keras dan sesuatu yang malang. Ia diikuti oleh kenyataan yang ditandatangani oleh Ketua Pemuda Bersatu seorang menteri, DAP, PKR dan Amanah yang antara lain menyeru supaya beliau dilepaskan, rilis. Badan-badan hak asasi manusia, NGO dan individu-individu juga turut mengecam hukuman tersebut sebagai terlalu berat, menuntut Akta Hasutan 1948 dimansuhkan dan menuntut Peguam Negara, lebih tepat pendakwa raya PR, memberi penjelasan mengapa PR merayu terhadap hukuman Mahkamah Session. Daripada apa yang dilaporkan oleh media massa yang diketahui ialah Wan Ji seorang pendakwa bebas telah dihukum penjara 1 tahun kerana menghina Sultan Selangor di bawah Akta Hasutan 1948. Siapa di antara mereka yang membuat komen atau tuntutan itu membaca penghakiman Hakim Mahkamah Session membicara kes itu? Mungkin seorang pun tidak. Siapa di antara mereka yang tahu kata-kata yang ditulis oleh Wan Ji yang menjadi asas pertuduhan itu? Mungkin tidak ada. Siapa di antara mereka yang tahu peruntukan sebenar seksyen yang di bawahnya beliau dituduh dan sejarah seksyen itu? Sebelum kita berkata hukuman itu terlalu berat, kita perlu tahu fakta kes itu. Seksyen di bawahnya Wan Ji dituduh, hujah-hujah yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, alasan-alasan diberi oleh hakim yang membicarakan kes itu, hakikat bahawa dalam kes itu PR merayu supaya hukuman Hakim Mahkamah Session itu ditambah kerana hukuman penjara 9 bulan yang dijatuhkannya itu terlalu ringan pada pandangan PR, dan alasan-alasan diberi oleh Hakim Mahkamah Tinggi dalam mengesahkan sabitan itu dan menambah hukuman penjara kepada 1 tahun. Mengatakan bahawa hukuman itu terlalu keras atau terlalu berat hanya setelah mendengar hukuman 1 tahun kerana menghina Sultan bukanlah cara yang betul untuk menilai sesuatu hukuman. Dalam rencana ini, saya tidak akan membincang sama ada pensabitan Wan Ji itu betul atau tidak dan sama ada hukuman itu sah atau tidak dan patut atau tidak kerana rayuan kes itu ke Mahkamah Rayuan MR masih pending, belum selesai. Ini adalah untuk mengelak daripada mengganggu pembicaraan kes tersebut yang mungkin menjadi satu kesalahan menghina mahkamah. Tuntutan supaya Wan Ji dibebaskan mungkin melanggar prinsip itu. 2 peringkat mahkamah telah mendapati beliau bersalah dan hukuman telah ditambah. Itu adalah perintah mahkamah yang berkuat kuasa pada masa ini. Jabatan penjara tidak boleh melepaskannya. PR tidak boleh menggunakan Seksyen 254 Kanun Acara Jenayah untuk tidak meneruskan pendakwaan seperti yang dilakukan dalam kes Lim Guan Eng kerana pendakwaan telah selesai dan mahkamah telah memberi penghakiman. Jika PR memaklumkan mahkamah beliau tidak akan merayu menentang rayuan Wan Ji apabila rayuan itu didengar oleh MR pun, penghakiman Mahkamah Session dan Mahkamah Tinggi kekal. Adalah tidak wajar bagi PR untuk berbuat demikian. Yang membawa Wan Ji ke mahkamah dan mendakwanya adalah PR. Yang merayu ke Mahkamah Tinggi supaya hukuman ditambah adalah PR.
Bagaimana apabila sampai di MR, PR hendak membuat pusingan U dan berkata PR tidak menentangnya. MR tidak boleh membenarkan rayuan mana-mana semata-mata kerana PR tidak menentang. MR juga tidak boleh membenarkan rayuan semata-mata atas hujah-hujah perayu. Hanya jika MR bersetuju bahawa sabitan itu tidak betul di atas fakta atau mengikut undang-undang, barulah MR boleh mengketepikan penghakiman dan hukuman itu. Perlu diingati, ini adalah kes jenayah, bukan kes sivil. Nampaknya Tommy Thomas PR menyedari hal ini apabila berkata dalam kenyataan bertarikh 12 Julai 2019. Thomas berkata Jabatan Pegawai Negara sedang mengkaji pilihan-pilihan yang terbuka kepadanya berhubung dengan rayuan Wan Ji, tetapi menyatakan bahawa berdasarkan sabitan oleh dua mahkamah, margin berbicara di pejabatnya sangat terhad. The Star Online 12 Julai 2019 terjemahan saya. Hanya satu jalan yang tinggal, iaitu bagi Wan Ji memohon pengampunan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang begitu teruk dihinanya itu. Permohonan itu perlu dibuat di Selangor kerana beliau disabitkan dan dihukum oleh Mahkamah Tinggi di negeri Selangor. Tidak malukah beliau untuk berbuat demikian? Mungkinkah Lembaga Pengampunan Negeri Selangor yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor mengampunkannya? Jabatan Penjara tidak ada kuasa melepaskan Wan Ji kerana ia tertakluk kepada perintah mahkamah. Menurut PR, melepaskan Wan Ji di peringkat ini, PR sudah tidak ada kuasa lagi. Menurut MR, melepaskannya mungkin menjadi menghina mahkamah. Jangan pula Wan Ji masuk penjara kerana menghina Sultan dan ketua-ketua pemuda parti-parti komponen PH masuk penjara kerana menghina mahkamah. Mereka patut menyedari semua ini sebelum mengeluarkan kenyataan sebegitu. Perlu disebut bahawa menuntut kerajaan PH menunaikan janji dan memasukkan akta hasutan tidaklah salah, tetapi ia hanya melibatkan kes-kes di masa hadapan. Sama ada akta itu patut dimansuhkan atau tidak adalah suatu perkara lain dan saya tidak akan membincangkannya di sini. Siapa yang ingin tahu, sila layari laman-laman web saya dan membaca ucapan-ucapan saya mengenainya yang disampaikan dalam tahun 2014. Menuntut PR memberi penjelasan mengapa beliau merayu terhadap hukuman penjara 9 bulan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Session yang menyebabkannya ditambah menjadi 1 tahun adalah satu perkara yang tidak pernah berlaku semenjak merdeka di bawah pemerintahan BN. Bezanya sepanjang masa itu, pegawai negara pendakwa raya adalah dilantik daripada pegawai perkhidmatan kehakiman dan perundangan, bukan peguam swasta. Tommy Thomas adalah calon DAP dan pilihan PH. Ahli-ahli parti-parti komponen PH fikir bahawa beliau terhutang budi kepada PH dan mesti menurut telunjuk PH. Maka mereka berhak menuntut beliau memberi penjelasan mengapa beliau telah berbuat sesuatu yang berlawanan dengan dasar dan janji PH. Tommy Thomas menjawab, beliau tidak mengatur kes itu sehingga Mahkamah Tinggi mengekalkan keputusan untuk mensabitkannya dan menambah hukumannya pada 9 Julai. Thomas memberi urutan peristiwa kes itu yang menunjukkan bahawa Wan Ji telah dituduh dan disabitkan sebelum pilihan raya umum ke-14. Tiada representasi bertulis yang pernah dibuat oleh tuduh atau peguamnya kepada saya dan saya sendiri tidak menyedari hal ini sehingga selepas keputusan Mahkamah Tinggi pada 9 Julai menjadi pengetahuan umum. Ini tidak mengherankan kerana pada setiap hari bekerja, Kerajaan Persekutuan dan kerajaan-kerajaan 13 buah negeri terlibat secara langsung dalam beratus-ratus kes jenayah dan sivil. Beliau nampak defensif dalam jawapannya itu. Seorang pegawai negara, pendakwa raya yang dilantik daripada perkhidmatan kehakiman dan perundangan mungkin tidak menjawabnya, atau jika menjawab pun mungkin hanya berkata, itu berbicara saya. Alasan saya ialah, tetapi Tommy Thomas tidak boleh berkata demikian. Beliau tahu kepada siapa beliau terhutang budi. Walau bagaimanapun, beliau tidak boleh lari dari tanggungjawabnya kerana apa yang dilakukan oleh timbalan-timbalannya adalah dilakukan bagi pihaknya. Beliau juga menjelaskan mengenai penggunaan Akta Hasutan 1948. Beliau berkata akta itu adalah antara manifesto Pakatan Harapan yang menyatakan ia akan dimansuhkan, tetapi Kabinet tidak memaklumkan kepada Jabatan Pegawai Negara apa-apa keputusan untuk memansuhkan atau memindanya. Di bawah sistem pemerintahan kita, Kabinetlah yang memutuskan bagi pihak badan eksekutif untuk membuat keputusan memansuhkan atau meminda undang-undang untuk dibawa ke Parlimen, dengan Jabatan Pegawai Negara membantu dalam rangka undang-undang baru, katanya. Beliau juga berkata Kabinet tidak memberi sebarang arahan untuk berhenti bergantung kepada Akta Hasutan. Arahan seperti itu walau bagaimanapun tidak sah kerana ia akan menyentuh budi bicara mengikut perlembagaan yang terletak hanya kepada pegawai negara, PR ditambah, untuk memutuskan perkara-perkara pendakwaan bagi pihak negara, katanya. Thomas menambah bahawa apabila memegang jawatan pada Jun 2018, beliau memutuskan untuk menggunakan Akta Hasutan hanya bagi langkah terakhir. Oleh sebab Akta Hasutan masih menjadi undang, ia tidak boleh diketepikannya sepenuhnya.
Itu hanya berlaku jika Parlimen memansuhkannya. Thomas menambah bahawa jika pendakwaan terpaksa dilakukan, beliau akan menggunakan kanun kesisaan. Tetapi jika tidak ada alternatif mengikut undang-undang, maka dalam kes yang sesuai, beliau tidak boleh menolak penggunaan akta hasutan sehingga ia dimansuhkan. Start online 12/7/2019, terjemahan saya. Apa yang dikatakannya itu adalah betul. Pihak-pihak yang membuat desakan perlu mengambil perhatian. Siapakah Wan Ji? Saya menggoogle dan ini adalah hasilnya. Wan Ji dilahirkan di Rong Cenok, Pasir Mas, Kelantan dalam tahun 1982 yang berarti beliau berumur 37 tahun sekarang. Beliau mendapat pendidikan awal di Institut Pendidikan Al-Balaghul Mubin, Pasir Mas, Kelantan, tahfiz Al-Quran. Sebelum melanjutkan pengajian di Pondok Lubuk Tapah, Kelantan, Jamaah Faruqiyah, Karachi, Pakistan, tidak diketahui dalam bidang apa dan hingga ke peringkat mana. Universiti Al-Azhar, Mesir, Syariah Islamiyah dan Universiti Malaysia, Kelantan, Kesusasteraan, ada yang mengatakan Maqasid Syariah. Beliau pernah menjadi ahli jawatankuasa Dewan Ulama PAS Selangor, Ketua Exco Agama Pemuda PKR, penyelidik di Anwar Ibrahim Research Institute, pegawai penerangan dan penasihat agama di pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang. Beliau mengarang beberapa buah buku, antaranya bertajuk Andai Rasulullah SAW bersama kita, Kezuhudan Umar Abdul Aziz, Kesederhanaan Ning Abdul Aziz, dua tokoh unik di dua zaman, Maqasid Syariah, Ustaz aku tak bangang, Ustaz jangan kasar sangat. Beliau dikatakan banyak mengkritik ulama-ulama Malaysia. Masa dalam PAS, beliau pernah memanggil Datuk Harundin, Ketua Pemuda, Ketua Dewan Ulama PAS, ulama kepala lutut. Beliau menyifatkan PAS era Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang sebagai parti lebay. Beliau bersetuju kalimah Allah digunakan oleh gereja Roman Katolik dalam upacara agama bahasa Melayu dan dalam Bible bahasa Melayu dan lain-lain. Di sini dapat diperhatikan bahawa dalam umur yang begitu muda, beliau telah mengkritik ulama-ulama Malaysia dengan bahasa yang begitu kasar, seolah-olah beliau sahajalah yang betul. Dua tajuk bukunya yang terakhir disebut itu menampakkan reaksi pendengar ceramahnya kepadanya. Ada juga menghairankan bagaimana beliau boleh berpindah dari PAS ke PKR dan menjadi pegawai penerangan dan penasihat agama di pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang. Di sebaliknya, timbul soalan mengapa beliau dipilih oleh Lim Guan Eng. Adakah pendirian beliau dalam isu-isu yang melibatkan Islam menyebabkan Lee Guan Eng berpendapat beliau boleh diperalatkan untuk kepentingan politik DAP? Nampaknya itulah yang lebih berkemungkinan. Pembaca dan saya percaya Datuk Seri Anwar, ketua-ketua pemuda parti-parti komponen PH, pemimpin NGO dan badan hak asasi manusia dan individu-individu yang membela kuat Wan Ji semuanya tidak membaca pun apa yang ditulisnya mengenai Dulia Mahamulia Sultan Selangor kerana ia tidak disiarkan oleh media massa. Apa yang disebutkan hanya beliau mengeluarkan kata-kata yang menghina Dulia Mahamulia Sultan Selangor. Betapa seriusnya kata-kata itu tidak dirasainya. Maka saya memperturunkannya daripada penghakiman Hakim Mahkamah Session. 1. Jenis syaitan tak baca hadis Nabi kata sesungguhnya orang yang ada hak kena bagi ruang bersuara. Bahana bodoh agama tapi nak jadi ketua agama. Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah bertitah mengingatkan penuntut Universiti Putra Malaysia UPM supaya tidak terpengaruh dengan tuntutan kebebasan bersuara yang diperjuangkan segolongan pihak yang hanya mementingkan ideologi politik. 2. Sultan Selangor tu tak payah nak ingatkan student UPM. Dia sendiri tu kena pergi ngaji agama lagi. Kena ajar Sultan Selangor, arak itu haram. Ketua agama tak layak ada hard rock cafe. Perasaan bagus, tapi bodoh agama. 3. Buang je Sultan-Sultan ni, perhabis duit rakyat. 4. Sultan Selangor mengadakan kempen projek pembodohan di universiti. Masuk universiti untuk jadi bijak. Si syaitan ni buat projek pembodohan. Bila orang bodoh, dia akan berkuasa. Firaun moden. 5. Nak kaya dalam keadaan bodoh adalah jadi sultan. 6. Quran kata Firaun merendah-rendahkan akal mereka rakyat Mesir, lalu mereka taat kepadanya. Itu di Mesir. Kalau di Malaysia yang buat kerja ini adalah UMNO dan sultan. Kita ketepikan undang-undang buat sementara. Patutkah seorang manusia berkata demikian kepada seorang manusia lain? Hendak dikatakan tidak bertamadun, saya percaya orang asli pun tidak berkata demikian kepada tok batin mereka. Hendak dikatakan tidak berpelajaran, dia belajar di 3 buah universiti. Hendak dikatakan tidak tahu hukum dan ilmu agama, beliau seorang hafiz, graduan syariah dan maqasid syariah, penceramah agama, penulis buku-buku agama, penasihat agama dan lain-lain. Hendak dikatakan beliau tidak tahu adab pun tidak patut. Dalam Quran yang dihafalnya sahaja pun sudah cukup banyak pesanan mengenainya. Hendak dikatakan itulah yang diajar oleh bapanya juga tidak munasabah.
Yang jelas, beliau tidak beradab. Anehnya, orang-orang yang membela beliau hanya menunjukkan simpati terhadap beliau. Sepatah pun tidak disebut mengenai orang yang dihinanya. Pejuang-pejuang hak asasi manusia pula lebih mementingkan hak orang yang menghina, bukan hak orang yang dihina. Seolah-olah manusia punya hak untuk menghina, tetapi tidak ada hak untuk tidak dihina. Itukah kebebasan bersuara yang mereka perjuangkan? 17/7/2018 Tun Abdul Hamid. Berikut adalah ringkasan penghakiman Julai 9, 2019. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini menolak raian penceramah bebas Wan Ji Wan Hussein terhadap sabitan bersalah menghina Sultan Selangor 7 tahun lalu, lapor Sinar Harian. Hakim Abdul Halim Aman turut menambah hukuman penjara 9 bulan kepada 1 tahun kerana kata-kata menghasut dikeluarkan Wan Ji ialah penghinaan kepada Sultan Selangor. Apa yang dinyatakan tertuduh ini seperti mana tertera dalam pertuduhan. Saya mendapati ianya sesuatu yang sudah terang lagi bersuluh. Setelah menimbang faktor mitigasi dan keseriusan kes, mahkamah dengan ini meminda hukuman 9 bulan yang dijatuhkan Hakim Mahkamah Session kepada penjara 1 tahun dan hukuman itu berkuat kuasa hari ini, katanya dalam ringkasan penghakiman. Hari ini Hakim menyifatkan tindakan Wan Ji melampaui batasan dan cuba menanam kebencian terhadap institusi raja. Sultan adalah payung negeri, tempat rakyat bernaung di bawahnya. Kita kena ingat kepada prinsip rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja-raja. Walaupun sebagai warga negara kita diberi banyak kebebasan, namun ia ada had dan masih tertakluk kepada undang-undang dan norma kehidupan. Menutup kes Wan Ji ini alat propaganda DAP dan dipayungi baik PKR, kami melahirkan rasa bersyukur kerana PAS telah insaf atas kekhilafannya bekerjasama dengan DAP dan PKR suatu masa dahulu. Dan terkini dalam tragedi bulan Oktober 2020, kami sangat-sangat berterima kasih kepada Akar Umbi UMNO yang menolak cadangan serta ura-ura pemimpin-pemimpin tertingginya untuk bekerjasama dengan Anwar dan DAP. Alhamdulillah, bersatu padu jua kita parti-parti majoriti Melayu Islam menolak Pakatan Harapan yang jelas menolak hak keistimewaan orang Melayu dengan menyerang institusi raja seperti apa yang hendak dipaparkan berlaku pada tahun 2019 dan 2020 ini oleh ahli-ahli parti kecinaan DAP ini seperti berikut. 1. Tindakan rakyat Pahang berbangsa Cina ahli DAP menghina Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan kemudian memohon maaf dan terlepas dari Akta Hasutan 1948 yang mahu dihapuskan PH. Terlepas begitu saja dan kini dicontohi ramai bangsa Cina dan India. Februari 3, 2019, pemilik akaun Facebook yang menggunakan nama Michael Chia memohon ampun kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Sultan Ahmad Shah Al-Mustaqim bila ekoran tindakan memuat naik komen di laman sosial itu yang menghina Sri Paduka. Peniaga langsir Chia Kim Hong, 46, berkata dia mengaku kesilapannya memuat naik komen itu yang berbunyi muka macam end of the world. Saya memohon maaf kepada Yang di-Pertuan Agong atas kesilapan saya. Selepas 10 minit komen itu dibuat, saya telah memadamkannya kerana ramai pelayar Facebook yang marah kepada saya, katanya. Menurutnya, keekoran kesilapan itu, dia ditahan polis pada Jumaat dan Sabtu lalu di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD di sini dan Termeloh. Komen kami, hina institusi Raja Melayu, kemudian minta maaf sebab Akta Hasutan 1948 hendak dihapuskan DAP PH. Kalau tahun lepas ahli biasa DAP, tapi tahun 2020 ini ahli bukan biasa-biasa DAP yang merupakan juga Exco Kerajaan Negeri Selangor, Ronnie Liu Tian Q, yang sangat sinonim sebagai suara biadab parti DAP menghantar pula hantaran FB yang jelas menghasut agar menolak institusi raja dan kemudiannya seperti biasa memadam hantaran tersebut apabila netizen Melayu mula perasan dan menzahirkan kemarahan yang tidak terhingga kerana ini adalah seperti apa Wan Ji mahukan dan DAP sememangnya mendambarkannya pula. Bangkitlah orang Melayu, tolaklah bukan saja DAP tetapi juga PKR, PAN, pejuang dan muda, penyimpati serta pembela DAP. Baru-baru ini pula ramai sudah mengetahui bagaimana dua individu di atas berbangsa India, kedua-duanya pemandu lori, dengan seorang bebas menghina Raja-Raja Melayu dan seorang lagi menghina kaum Melayu. Polis telah memulakan siasatan terhadap sebuah akaun media sosial Facebook yang mempersenda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pemiliknya didapati telah memuat naik komen berbaur penghinaan.
Polis telah mengenal pasti akaun Facebook berkenaan dengan nama Ho Roi Teng. Timbalan Pengarah Siasatan dan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, DCP Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, polis menjalankan siasatan di bawah Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kenyataan yang tular dalam Facebook itu mencetuskan kemarahan warga maya atas kebiadaban serta sikap tidak sopan individu itu yang menghina Al-Sultan Abdullah dengan kata-kata kesat. Polis Diraja Malaysia PDRM membuka 4 kertas siasatan berkaitan kes penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di media sosial. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Datuk Huzail Muhammad dalam satu kenyataan memaklumkan seorang individu telah ditahan manakala bakinya masih dikesan. Polis turut merampas perkakasan yang disyaki digunakan untuk memaknai kenyataan yang tular. Polis akan membuat permohonan untuk mendapatkan perintah reman sementara siasatan lanjut diteruskan bagi merakam keterangan saksi kompeten serta mendapatkan keterangan dokumen. Unit siasatan jenayah terkelas dalam masa sama giat mengesan baki individu berkait mengeluarkan kenyataan mempunyai kecenderungan menghasut dilakukan melalui laman Facebook dan Twitter baru-baru ini. Kesemua pemilik akaun Facebook dan Twitter yang dikenal pasti diminta tampil serah diri. Lihatlah tuan-tuan betapa meruncing dan merunsingkan penghinaan demi penghinaan terhadap institusi raja dan orang Melayu. Dan adakah kita mahu ini berlarutan dan berlanjutan? Sudah-sudahlah orang Melayu, berjanjilah kita lawan bukan saja Cina DAP tetapi Melayu-Melayu PKR, PAN, pejuang, muda dan sewaktu dengannya. Dan ayolah penonton-penonton yang bencikan DAP, subscribelah channel kami ini untuk terus kita sama-sama goncangkan DAP dan Pakatan Harapan, musuh utama orang Melayu ini. Peti undi PRU 15 bakal menjadi medan membuktikan kecintaan kita pada bangsa, agama dan tanah air. Sehingga kita bersiaran lagi, Assalamualaikum.